Sekejap. Okey. Baik, untuk kita buat perbandingan ya macam ni. Okey. Baik, kita lihat tamadun Mesir purba. Okey. Perbandingan dia paling penting yang kamu kena ingat dan sebab sebenarnya cikgu ingatkan ni sebab dia selalu keluar dekat exam. Selalu keluar kat exam jadi cikgu nak kamu ingatkan kat sini ya. Okey, untuk tamadun Mesopotamia, okey, tamadun Mesopotamia ni kamu kena ingat dia ada banyak negara-negara kota yang diperintah oleh raja. Kemudian negara-negara kota ini bersatu membentuk empayar yang pertama dan tamadun inilah lahirnya undang-undang dikenali sebagai Kod Hammurabi. Itu di Mesopotamia. Ingat kalau Mesopotamia Kod Hammurabi. Itu undang-undang. Manakala tamadun Mesir purba pula, okey, kita tahu dia punya pemerintah dia adalah Firaun. Firaun memerintah negara seperti kuasa Tuhan. Dan dia adalah raja yang berkuasa mutlak. Kuasa mutlak ni apa tahu? Maknanya semua benda dia yang akan putuskan. Dia yang akan tentukan, dia yang akan beri hukuman dan dialah. Jadi itu tamadun Mesir purba itu untuk Firaun. Dan Firaun ni atau raja dia mempunyai pandangan kehidupan selepas mati. Dia percaya dengan kehidupan selepas mati tau. Jadi sebab itu mereka menghormati mayat untuk dikebumikan dengan cara apa? Bila mereka kebumikan mayat, bila mereka tanam mayat, mereka mesti tanam dengan pelbagai barang-barang seperti pinggan mangkuk, emas, perhiasan. Jadi banyaklah. Ini tamadun Mesir purba. Itu dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Manakala dari segi kegiatan ekonomi pula, tamadun Mesopotamia ni, ekonomi dia ditadbir secara berpusat oleh golongan agama dan juga raja, okey, dan kerajaan akan menentukan jumlah tanaman dan juga bilangan-bilangan petani. Dan pada waktu inilah wujudnya pekerjaan seperti pegawai, petani, jurukira dan juga hamba. Itu Mesopotamia ada jawatan-jawatan ini. Manakala di tamadun Mesir purba pula sama juga. Pertanian adalah kegiatan utama dan majoriti penduduk dia adalah petani. Dan petani hendaklah bayar sewa tanah kepada raja. Wah, bayar sewa tanah So tanah tu bukan petani punya tapi raja punya. So petani kena bayar sewa dan terdapat kegiatan perdagangan. Manakala dari segi teknologi, ini penting. Ini penting, iaitu untuk tamadun Mesopotamia ya. Kita lihat adanya sistem tali air di mana tali air itu adalah sistem yang mana air itu akan mengalir ke dalam kawasan pertanian. Itu tali air ya. Yang mengalir ke kawasan pertanian dan mereka juga banyak mereka cipta berasaskan gangsa. Gangsa ni adalah sejenis logam gangsa tu dan juga mereka juga mencipta roda. Ingat kalau katakan roda itu adalah ciptaan tamadun Mesopotamia. Sauh dan juga bajak. Sauh tu adalah sejenis alat yang digunakan untuk menghentikan kapal. Kalau kapal berhenti, dia akan turunkan sauh. Supaya apa? Supaya kapal tak bergerak ke mana-mana. So sauh tu akan ditenggelamkan dan diikat pada kapal supaya dia berhenti dan tak bergerak-gerak. Itu dipanggil sauh. Jadi siapa yang cipta? Roda dan sauh ni adalah Mesopotamia. Kemudian mereka juga mencipta sistem nombor berasaskan 60. Sebab itu sistem nombor berasaskan 60 ni kalau kamu lihat berasaskan 60 ni seperti mana yang kita belajar. 60 saat 1 minit. 60 minit 1 jam. Itulah dia sistem nombor yang berasaskan 60. Dan juga tamadun Mesopotamia ada kalender. Ada kalender 12 bulan. Mereka mencipta barang-barang emas dan mereka juga mencipta kertas daripada papyrus. Begitu juga kalau kita lihat tamadun Mesir purba. Mesir purba juga mereka maju dari segi matematik dan juga geometri. Mereka mahir dalam bidang perubatan. Mereka membina terusan dan juga membina pengairan untuk mengairi kawasan pertanian. Dan mereka mencipta kalender
365 hari dalam kalender tahunan mereka, dan juga mereka mencipta kertas. Uish, hebat orang dulu ni ya. Iaitu orang tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir Purba. Hebat dia orang ni. Okey. Baik. Itu perbezaan-perbezaan dia lah. Okey. Baik. Kemudian kita lihat juga, inilah dia zigurat. Kalau kamu tengok, inilah dia zigurat, iaitu tempat beribadat dalam tamadun Mesopotamia ya, zigurat dalam tamadun Mesopotamia. Okey, menurut cerita ya, menurut cerita sebenarnya mereka ini tamadun Mesopotamia ini, mereka pada asalnya suka beribadat di atas bukit. Okey, dan menyembah Tuhan seperti Tuhan api dan Tuhan patung berhala. Kemudian apabila mereka mengalami ribut dan bukit-bukit itu telah telah runtuh dan yang kata apa telah jatuh semua kan. Jadi mereka telah membina binaan sendiri berupa bukit mereka sendiri, dan mereka nak buat penyembahan beribadat di atas kawasan zigurat, di atas tempat yang tinggi tu. Mereka bina sendiri ni. Dan tempat ibadat ini dipanggil zigurat. Okay. So ini dalam tamadun Mesopotamia. Dan Mesopotamia juga paling hebat inilah dia, Taman Tergantung Babylon. Pernah tengok kan? Ini satu legenda lah. Sekarang tak ada dah. Okay, tak nampak dah sebenarnya. Dia orang kata dulu tamadun Mesopotamia inilah yang telah membina Taman Tergantung Babylon. Yang dibina pada abad ke-6 sebelum Masihi. Bagaimana ianya berlaku? Adakah benar-benar tergantung? Tak. Sebenarnya dia kelihatan tergantung sebab di atas setiap bangunan ni ada pokok-pokok begini. Kemudian di atas tingkatan ini ada pokok lagi, dan di atas tingkat ni ada pokok lagi. So dia berupa taman. Dan apabila pada waktu pagi, pokok-pokok ni menghasilkan kabus. So kabus tu akan menutupi kawasan ini tau. Macam cikgu buat ni kan. Dia menutupi kawasan ini. Bila menutupi kawasan ini, bila orang berdiri kat luar ni, orang tengok, uish, taman ni macam ke atas gunung lah, macam ke atas awan lah, macam tergantung lah. Nampak tak? Jadi dia kata, oh ini taman tergantung Babylon. Itulah kisah dia. Taman Tergantung Babylon. Sebab nampak macam tergantung, padahal tak tergantung pun. Jadi itulah kehebatan tamadun Mesopotamia. Baik, kita lihat daripada tamadun Indus dan tamadun Huanghe pula. Okey, tamadun Indus, kalau kita lihat di sini, teraju pemerintahan dia. Ketua dia diperintah oleh golongan pendeta. Macam cikgu cakap kan, memang golongan pendeta, dia tak ada raja. Tamadun Indus dia tak ada raja, tapi dia diperintah oleh golongan pendeta. Pendeta mempunyai pengaruh dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. Berbanding dengan Huanghe dia sama macam Mesopotamia. Dia sistem politik berasaskan negara kota. Masyarakat dan keluarga dia merupakan unsur penting, dan mereka ada pembahagian kelas sosial, dan mereka percaya kuasa raja datang dari syurga. Dari syurga kau. So raja berkuasa dalam bidang ekonomi, politik dan juga agama. Nampak tak? Raja-raja di tamadun Huanghe berbeza tau. Berbeza. So kalau kita ingat kan, tamadun Mesopotamia raja, tamadun Mesir Purba Firaun, tamadun Indus dia pendeta, dan tamadun Huanghe juga raja. Kena ingat 4 tu ya. Baik. Kemudian kita lihat sistem ekonomi. Sistem ekonomi bersepadu berasaskan pertanian. Ini di tamadun Indus. Tanaman utama mereka adalah gandum dan juga barley, dan haiwan ternakan mereka adalah seperti lembu dan kambing. Mereka kat sana banyak tanam gandum dan barley. Kerana apa? Kerana adakah mereka tak makan nasi? Mereka makan nasi ke? Tak kan? Mereka makan apa? Tamadun Indus. Siapa tahu? Mereka makan apa?
Kalau gunakan gandum ni maknanya dia orang makan apa? Roti. Ah, ya, dia orang Roti. makan yes, dia orang makan roti. Betul. Sebab dia orang makan roti. Macam roti nan tu kan, roti nan tu kan. Yang kalau kita pergi kedai mamak kan ada roti nan tu kan. Dekat tempat panas. Ya, dia orang akan masak dekat dalam, tapi dia orang masak kat dalam tanah tau. Tanah kering tu dia akan lubangkan, dia orang akan letak kayu api kat dalam tu, kemudian dia orang tampal dia punya gandum tu, tepung gandum tu kat tepi-tepi. Jadilah roti. Itu yang dia orang makan setiap hari. Sebab tu dia orang makan roti gandum. Jadi terdapat juga kalau kita lihat kegiatan tenunan kain dan juga kerja-kerja logam, serta juga mereka ada kegiatan perdagangan. Itu di tamadun Indus. Manakala di tamadun Mesir, Huanghe. Tamadun Huanghe, pertanian dia adalah pertanian sekoi dan juga tanaman padi. Maksudnya di sini, padi ni adalah mereka makan nasi. Tamadun Huanghe di China kan, mereka makan nasi. Dan tanaman utama ialah gandum dan barley juga. Dan haiwan ternakan seperti lembu, kambing, ayam dan babi. Babi pun diorang bela. Sebab di China diorang makan. Di negara China. Dan kalau kita lihat di sini pula, dari segi sumbangannya, tamadun Indus, kota dibina mengikut grade-grade yang tepat, maknanya mereka mengikut ukuran yang tepat tau. 90 darjah, 180 darjah, memang betul-betul. Dan adanya sistem perparetan dan pembentungan, mereka ada 365 hari dalam kalender tahunan dan juga mereka mencipta kertas. So kalau kita lihat kebanyakan tamadun adanya kalender. Termasuklah tamadun Indus. Ada kalender tau. Ada kalender. Kemudian tamadun Huanghe, mereka mencipta sutra, mencipta peralatan daripada besi, mencipta wang shilling, peningkatan pengangkutan jalan dan terusan, serta juga mencipta kompas magnetik. Nampak tak? Kompas magnetik tu, yang kompas yang digunakan untuk tujuh arah tu, itu dicipta pada tamadun Huanghe kau. Bagus dia orang. Dan mencipta kompas magnetik tu. Itulah antara sumbangan-sumbangan tamadun Huanghe dan tamadun Indus. Dan kalau kita lihat di sini, inilah dia. Aspek kesenian dan kesusastraan. Kita nak lihat tamadun Mesopotamia. Ingat tulisan Mesopotamia dikenali sebagai cuneiform. Ingat, cuneiform. Cuneiform tu tamadun Mesopotamia, tulisan dia. Penduduk sekejap Cikgu mendengar azan, so kita berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada azan sekejap Okey. Okay.
Alhamdulillah. Okey, kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan. Kita menghormati azan ya. Azan asar. So sekarang kita sambung kembali untuk kita punya buat revision untuk bab yang kelima ini. Okey, baik. Sekali lagi cikgu ulangi ya, bahawa kamu kena ingat tentang tamadun Mesopotamia ini dengan tulisan dia adalah tulisan kuniform dan penduduk dia banyak yang pandai menukilkan atau menulis tentang puisi dan juga mereka buat rekaan patung untuk mengingati pemimpin dan rekaan patung inilah menyebabkan mereka membina berhala-berhala untuk penyembahan. Dan kalau kita lihat di sini dari sudut binaan dan bangunan mereka banyak membina zigurat yang macam cikgu cakap tadi yang berfungsi sebagai rumah ibadat. Okey. Dan juga mereka membina taman tergantung Babylon. Ini yang terkenal. Manakala tamadun Mesir Purba, okey, ingat tulisan dia adalah tulisan hieroglif. Untuk Mesir Purba, tulisan dia adalah hieroglif. Dan lakaran hasil kesenian terdapat di mana? Dan kesenian itu terdapat di banyak di tembok-tembok batu, sebagai lukisan dinding di kawasan perkuburan dan juga banyak mereka terdapat di piramid, ada sphinx dan juga tempat ibadat. Kita tahu Mesir Purba kan, dia ada banyak membina piramid, sphinx dan juga tempat ibadat yang kita tahu. Seperti inilah. Ini sphinx dan juga piramid. So piramid dibina sebagai kawasan perkuburan Raja Mesir. So ini piramid dan juga yang ini Sphinx. So itu dari sudut Mesopotamia dan Mesir Purba. Manakala untuk tamadun Indus pula, kalau kita lihat, okey, tulisan mereka adalah tulisan piktograf. Ingat ni, piktograf. Okey, kita belajar kuniform, hieroglif, piktograf. Iaitu kalau kita lihat tulisan piktograf dan mereka juga banyak menghasilkan balang. Okey, balang tu maknanya bekas-bekas, okey, bekas yang bulat tu yang banyak mempunyai ukiran geometri dan motif-motif alam. Maknanya ada ukiran-ukiran berbentuk alam tu tahu, bentuk daun, bentuk pokok, macam tu di tamadun Indus. Dan dari sudut binaan tamadun Indus banyak membina kolam mandi. Kolam mandi yang besar dan kalau kita lihat di sini, kota dibina mengikut grade-grade yang tepat. Okey, grade yang tepat. Okey, mereka juga ada jelapang-jelapang kawasan, maknanya kawasan-kawasan untuk penanaman penanaman gandum. Kemudian mereka ada sistem pipe dan pembetongan dan mereka ada dewan perhimpunan. Kalau kita lihat di sini inilah dia. Okey, air mandian mereka ada tempat mandi kat rumah masing-masing dan air mandian ini disalirkan ke dalam longkang batu bata, okey, di bawah jalan raya ini. Okey, dan pembentuk ini mempunyai saliran utama. Siap sistem pembentungan ni bagus. Itu di mana? Di tamadun Indus. Manakala tamadun Huanghe, okey, penulisan berasal daripada piktograf. Ya betul, lantai pun pakai batu. Ya, lantai pun pakai batu. Dan mereka pakai simen lah. Ada simen. Dan kalau kita lihat, menghasilkan ciptaan puisi yang romantik, lirik diolah dalam pelbagai bentuk tradisi masyarakat dan hasil kesenian dilukis pada tembikar-tembikar. Okey. Dan kalau tamadun Huanghe, mereka kekurangan seni bina monumen dan bandar pertama dibina pada zaman dinasti Shang iaitu Bandar Anyang. Ya, Bandar Anyang tu adalah bandar pertama dinasti Shang ya. Dan kajian ahli arkeologi mendapati istana dan tempat ibadat dibina di tengah-tengah bandar. Okey, nampak di sini. Kawasan perkuburan di Raja Shang. Kawasan perkuburan di Raja Shang dalam tamadun Huanghe terdapat pelbagai objek yang diperbuat daripada gangsa. Nampak tak? Lantai pun daripada batu bata dan tapi ada simennya dan air itu akan turun ke bawah. Begitu juga kawasan perkuburan ini tamadun Huanghe. Okey, terdapat pelbagai objek yang diperbuat daripada gangsa. So means that orang-orang zaman tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Huanghe memang telah pun maju. Macam-macam ciptaan yang mereka buat. Jadi itulah yang kita nak buat revision pada hari ini.
Okey, berkaitan dengan tamadun Mesir Purba dan juga tamadun Huang He. Okey, ada soalan nak tanya apa-apa? Sebab yang ini semua kita dah belajar dah pada hari tu. So ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Tak. Tak ada cikgu. Okey, ada yang kata tak ada. Semua kata okey je. Are you sure? Are you okay? Okey. So maknanya semua dah okey lah. Maknanya semua dah faham. Tak apa. Untuk menambahkan ingatan kita dan pemahaman kita berkaitan dengan tamadun-tamadun ini, maka cikgu akan sediakan satu permainan untuk kamu semua supaya kamu boleh menjawab. Okey. Baik. So cikgu telah sediakan satu permainan itu, maka cikgu nak kamu klik pada link ini dan terus masuk. Okey? Sedia Okey. Okey. Klik pada link itu yang cikgu berikan dalam group chat itu. Okey. Dan juga cepat masuk. Okey. Cikgu nak tengok siapa yang boleh masuk. Cepat. Masuk. Okey. Lagi. Lagi kita ada 11 orang dah ni. Okey. Okey. Faris, Zair, Santosh Das. Okey. Siapa lagi? Masuk. Kita ada 40 orang ni. Sekarang baru 19. Afiq Azli. Okey, lagi. Putri. Lagi siapa? Nur Ariana, Alia Nur Zahira. Lagi? Masuk. Saif Ali dah masuk. Engku Hilman. Alisha Sorfina dah masuk. Okey, ada masalah ke?